Ya. Itulah maksud berbagai sifat yang pemasan. 29. 29 yang bawah sekali situ. Dan mustahil. Dan dalil hayat Allah. Dan dalil hayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naskah lain ke? Cerita yang ada naskah sama tak? Apa lain? Syafi'i baca kitab Syafi'i. Di naskah yang cetakan lain. Cari tak jumpa. 29 eh. 29. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Di bawah huraian yang ke-10 tu. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, kata musannif, dan dalil hayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi ini antara sifat kamalat Allah Ta'ala yang wajib kita semua tahu, yang wajib kita semua beriman, yang wajib kita tahu dengan kefahaman yang betul. Inilah antara hikmah kenapa kita ni diwajibkan belajar ilmu sifat 20 ni. Kerana sifat-sifat 20 ni, sifat-sifat Allah ni yang kita tak dapat, tidak kena tahu, kena huraikan dia. Kena huraikan dia, kena terangkan dia supaya kita tidak terkeliru, supaya tidak kesamaran dengan sifat makhluk. Kalau tak dihuraikan secara tafsil, nanti kita jadi salah faham. Semua orang tahu Allah hidup, tapi takut salah faham. Ada orang faham Allah hidup tu dengan roh. Contoh nampak tak? Contoh CA. CA dia kata Allah hidup, tapi yang dia faham Allah ada roh. Contoh. Jadi kita kalau belajar Allah hidup, tapi hidup Allah bukan dengan roh. Itu tujuan kita belajar. Jadi kita boleh beza. Makna bila kita sebut Allah hidup, kita faham yang dimaksudkan dengan hidup yang layak dengan Allah bagaimana. Kalau kita tak belajar, takut-takut kita kata Allah hidup, yang kita faham dalam hati Allah hidup dengan roh, contoh. Itu tujuan dia. Allah ada. Semua orang kata Allah ada. Semua orang kata Allah ada. Golongan Mujassimah pun kata Allah ada. Tapi yang dia faham, Allah ni yang ada ni bertubuh. Tahu tak? Jadi kalau kita tak huraikan, kalau tak diterangkan, macam mana kita nak tahu maksud ada Allah tu bagaimana? Orang Mujassimah dia kata Allah ada. Kita pun kata Allah ada. Yang kita faham Allah ada dengan sifat-sifat yang layak dengan Allah. Dia tidak berjirim berjisim. Tapi yang dipaham Allah ada berjisim, Allah bertubuh. Jadi kalau tak diajar, kalau tak dihurai, nampak tak? Tak bahaya tu. Sebab ni nama akidah. Akidah ni dalam hati. Benda tak nampak. Sebab tu kita disuruh belajar fardu ain ni supaya kita sebut Allah ada dalam keadaan faham yang betul. Jangan sebut Allah ada dengan salah faham macam tadi dah. Dalam diam rupanya, dalam hati menyengutukan Allah. Kalau yang difaham Allah tu ada dan Allah tu berjirim, berjisim, bertubuh, berkaki, bertangan, maknanya dalam hatinya memiliki akidah yang salah terhadap Allah. Begitulah kita ni kalau tak belajar. Kalau 10 orang tak belajar, semua kata ada Allah, tapi kefahaman belum tentu sama lagi. Laki bini tak nak mengaji tauhid. Bini kata Tuhan atas langit, laki kata Tuhan tak bertempat. Tak tahu, tak mengaji. Dan dia rupanya selama ni duk percaya Tuhan atas langit rupanya. Nampak tak? Bahaya tak mengaji ilmu akidah ni. Nama pun akidah, benda dalam hati. Yang zahir kita buat ni namanya Islam. Kalau orang salah semayang, baca Fatihah salah, semayang tak ada tumakninah, kita nampak, boleh tegur. Ni akidah salah, siapa nak tegur? Tuan-tuan boleh nampak tak akidah saya macam ni? Tak nampak. Nampak berkopiah berseban, betul lah tu. Tapi rupa dalam ni yang saya faham menyimpang ke tempat lain. Nampak tak? Jadi kita ni nak tahu betul salah akidah ngaji tauhid.
Bila ngaji tauhid kita boleh kesan, oh betul ataupun salah yang kita faham selama ni tentang Allah. Kalau tak nak belajar, salah akidah ni tak ada faedah hidup. Salah akidah tak ada faedah buat ibadat. Pergilah haji tiap tahun. Akidah sesat, kafir amal Allah tak terima. Jangan buat main-main. Jangan kita ingat semayang, puasa, buat baik, haji, umrah dah kira confirm Allah terima dah. Allah nak terima amal ada syarat. Akidah mesti betul, ikhlas mesti betul, syarat rukun mesti betul. Jadi nak pastikan yang kita buat ni betul salah, ngaji. Kalau tak ngaji, betul semua kita buat. Tak ngaji tajwid, betul semua bacaan kita. Dia pergi ngadap tu guru tajwid tengok. Baru jumpa macam-macam kesalahan dalam bacaan kita. Itulah sebab Nabi kata talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu wajib. Kalau mengaji ni tak penting, tak diwajibkan. Kalau menuntut ilmu tidak penting dalam ibadah, tidak diwajibkan belajar. Siapa nak belajar silakan, tak nak belajar pun tak apa, sebab tak penting. Tapi kenapa Nabi kata faridatun, fardu? Sebab penting. Ilmu dan amal kena bergabung, baru jadi bekalan akhirat. Kalau setakat beramal itu tanpa ilmu, dia tak jadi bekal. Berilmu tak beramal pun tak jadi bekal. Ilmu campur amal tak ikhlas, Allah tak terima, tak jadi bekal. Ilmu campur amal ikhlas, lepas tu langgar pantang pula, mengumpat berdengki, tak jadi amal, tak jadi bekal. Jadi jangan kita ingat senang nak bawa pahala balik. Bukan senang tuan-tuan. Bukan mudah seperti yang kita cakap, buat baik dapat pahala nanti boleh bawa balik akhirat. Oh, tak semudah itu. Orang jahil saja mengatakan ibadah ni senang. Buat dapat pahala, buat dapat pahala. Buat macam mana yang dapat pahala? Orang bukan Islam pun buat baik juga. Orang bukan Islam pun buat baik, betul tak? Tolong anak bininya, kasih sayang pada anak bininya, tolong mak ayah dia. Kadang bagi derma sana sini. Orang bukan Islam, Allah terima dah amalan dia? Dah. Sebab apa? Tak beriman. Jadi kita janganlah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan kita leka, jangan kita lupa dengan disebabkan urusan-urusan dunia kehidupan kita ni, kita terlupa tanggungjawab ibadat. Ibadat jangan main-main. Benda penting tuan-tuan. Sebab tu ulama selalu ingatkan kita pesan, jangan tak belajar. Sebab dia nampak dah ke mana arah kita. Kalau beribadat tanpa ilmu ni, nampak dah mana terjun dia. Sebab tu ulama-ulama kita belajar, jangan tak belajar, mengaji. Bahaya. Kita tak nampak bahaya tu. Sebab mata hati kita ni ada hijab dengan dunia. Cinta dunia tu yang mendinding hati kita daripada kecelakaan, kebinasaan akhirat. Yang celik mata kita yang ni. Mata ni celik. Ni kalau bahaya nampak ni. Kemalangan, jatuh tangga, masuk gaung, ni nampak ni. Tapi kalau yang nama celaka akhirat, dia tak guna mata ni, dia guna mata ni. Dia guna mata hati. Jadi orang-orang yang ada mata hati, yang nampak akhirat, yang melihat akhirat tu, sebab tu dia nampak kita ni kalau duduk atas dunia buat baik sana sini tanpa belajar, nampak dah bahaya. Sebab tu dia kata jangan mengaji. Dia nampak kita tak kerti, kita tak tahu kenapa yang marah sangat kalau kita tak belajar ni. Dia bukan benci, dia sayang kita. Dia sayang kita. Dia nak selamatkan kita, nak bantu kita. Sebab tu kita ni bersyukur kalau Allah pilih belajar tu, masya-Allah, tabarakallah. Nabi kata orang yang belajar insya-Allah Allah akan bagi kebahagiaan. Orang tak belajar ni akan dapat celaka dunia akhirat. Na'udzubillah min zalik. Celaka dunia sebab apa? Amalan Allah tak terima. Celaka akhirat, terima azab daripada Allah Ta'ala. Mati tak kira sakit, tak kira tua, tak kira muda. Kita kena buat persiapan. Bila-bila masanya mati tu datang. Baik, ini cerita akidah. Jadi wajib setiap kita ni percaya, yakin Allah Ta'ala tu hidup. Wajib Allah Ta'ala tu hidup. Mana akal kita menghukumkan bila sebut Tuhan dia mesti hidup. Bukan kita suruh hidup Allah tu, bukan. Jangan salah faham. Kita belajar ilmu tauhid ni hukum akal namanya. Mana apa yang kita putuskan dengan akal kita pada Allah. Keputusan yang kita buat dengan akal kita terhadap Allah. Bila sebut Allah, bila sebut Tuhan, apa yang mesti pada dia sebagai Tuhan. Dia sebagai Tuhan, dia wajib hidup, dia mesti hidup. Akal kita tak boleh terima kalau Tuhan yang nama Tuhan tu mati. Akal tak boleh terima.
Bukan bermaksud kita kata Allah wajib hidup, maknanya kita suruh Allah hidup. Bukan. Jangan bertukar dengan hukum syarak. Hukum syarak Allah suruh kita wajib semayang. Maknanya hendaklah kamu solat, kita kena buat solat tu. Wajib semayang, wajib puasa, tu kita kena kerjakan, kita kena buat. Tak sama dengan wajib hidup Allah. Wajib hidup Allah hukum akal, wajib solat hukum syarak. Wajib syarak lain, wajib akal lain. Wajib syarak perintah Allah pada kita. Wajib akal hukuman yang kita, keputusan yang kita buat pada akal kita, dengan akal kita terhadap Allah. Bila sebut Allah, apa yang kau percaya, apa yang kita pegang, apa yang kita percaya. Bila sebut Allah, Allah ni Tuhan ni, dia mesti hidup. Mesti itu wajib dah tu. Melayunya kata mesti. Lagi apa lagi pegangan kita terhadap Allah, terhadap Tuhan. Bila sebut Tuhan, dia wajib tidak serupa dengan sesuatu. Jadi artinya hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup Allah Taala bukan dengan roh. Ingat tu. Hidup Allah bukan dengan roh. Jangan kita faham pula dalam hati kita, yang kita faham Allah ni hidup dan Allah tu ada roh dia. Allah tu berroh juga. Itu akidah yang salah. Akidah yang salah. Allah hidup tidak dengan roh. Kenapa tak boleh kata Allah hidup dengan roh? Kalau Allah Ta'ala hidup dengan roh, menafikan wahdaniyah. Dalam bab wahdaniyah dulu kita dah belajar dah, ketunggalan Allah Ta'ala pada zat, dengan makna tidak ada sesuatu yang bergabung, yang berganding dengan Allah. Macam kita ni, walaupun tubuh badan saya ni satu, tapi hakikatnya saya ni digabungkan oleh Allah, jasad dengan roh. Jadi saya ni nampak satu, hakikatnya bergabung dua perkara, roh dan jasad. Nampak tak? Ni namanya berbilang-bilang, namanya, bukan ketunggalan. Lagi satu benda yang bergabung, yang bercantum ni namanya jisim. Allah bukan berjirim, Allah bukan berjisim. Ni tengah belajar ni nak kenal Tuhan lah ni. Ini nama ilmu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan tu bagaimana sifat dia. Mengenal Allah, tahu apa yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Bukan mengenal Allah makna tahu namanya Allah. Tahu namanya Allah, tahu dia Tuhan, tak ada yang lain. Sekadar tu je tak cukup, tuan-tuan. Orang Yahudi pun percaya ada Allah. Jadi ngajilah kita ni. Sementara hidup ni, ada saki baki umur ni, ngajilah. Bagikan masa siang cari rezeki, siang cari nafkah, malam cari ilmu. Dua-dua selamat mudah-mudahan. Jangan kita pulun pagi petang siang malam dunia. Memanglah nafsu memang tak cukup kita. Kalau boleh kita kata satu hari Allah bagilah 50 jam. 24 jam ni tak cukup. Nak cari duit. Kalau boleh 25 jam sehari, baru ada masa kita nak belajar. Tak ada maknanya. Kalau ada kata Allah bagi 25 jam sehari, memang takkan ada masa kita nak mengaji. Memang takkan. Kalau tak paksa, memang takkan jumpalah majlis ilmu ni. Yang kita boleh datang tiap minggu sini ni, tuan-tuan boleh datang tiap malam sebab ada jadual. Sebab dah buat jadual. Kalau jenis nanti masa lapang saya datang, memang lapang lah jawab ni. Nanti masa lapang saya datang belajar pada orang, memang lapang lah. Yang orang-orang boleh istiqamah mengaji tu sebab ada jadual dia. Maknanya Isnin malam Selasa aku kena ngaji tauhid, Selasa malam Rabu aku kena ngaji fiqh, Rabu malam Khamis aku kena ngaji tasawuf, ujung minggu hari Sabtu ngaji tajwid. Baru dia boleh istiqamah. Kalau jenis masa lapang tak ada makna. Kalau ada masa lapang kan tempat lain kita pergi. Bersungguh. Kalau benda harus atas dunia ni kita boleh tetapkan waktu, kenapa benda wajib tak boleh tetapkan waktu? Benda-benda harus kadang kita wajibkan waktu. Isnin malam Selasa main badminton 2 jam, sewa kon tiap minggu, istiqamah main. Bukan kata salah, dah nak cerita benda harus macam tu kita sanggup bagikan masa. Padahal tak berdosa pun kalau tak pergi main tu. Tapi nafsu kita ni kalau dalam bab benda-benda macam tu, dia sanggup bagikan masa dia. Tapi dalam bentuk bab ibadat, dia tak mau. Yang harus kita boleh tetapkan waktu, yang wajib pula tak payah tetapkan waktu. Terbalik tu. Yang wajiblah kena tetapkan waktu baru boleh buat. Ni dalilnya. Bila kita percaya semua, bila kita ni percaya, beriman, yakin Allah tu hidup, mana dalilnya?
Mana dalil? Pegangan kita ni sebagai umat Islam beriman ni, aku percaya Allah tu Tuhan yang hidup, Allah tak mati. Akal tak boleh terima nak kata Allah mati, akal tak boleh terima. Allah mesti hidup, Tuhan mesti hidup. Yang kata la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Allah tu dia wajib hidup, mesti dia hidup. Dia tak boleh mati. Kalau mati bukan Tuhan. Kalau boleh mati bukan Tuhan. Kalau menerima mati bukan Tuhan. Kalau menerima mati ni sama macam kita juga ni, menerima kematian. Betul tak? Allah beza dia apa? Dia tidak menerima mati, dia wajib hidup. Hidupnya tidak ada permulaan, hidupnya sedia kala. Hidupnya tidak diberi oleh sesiapa. Tak sama macam kita. Hidup kita ni diberi oleh Allah, dan dia boleh ambil bila-bila. Hidup kita dijadikan oleh Allah, hidup Allah tidak dijadikan. Ini perbezaan. Biar kita sebut Allah, kita tahu Allah tu bagaimana sifat dia. Jadi mana dalil? Mana bukti yang kita yakin percaya Allah hidup? Kalau kita kata ada surau, tak apa. Kalau tuan-tuan kata saya hidup, tuan-tuan boleh nampak dengan mata kepala ni sedang bercakap ni. Tu kan dia tengah hidup, tu kan dia tengah bercakap tu. Boleh nampak. Ni bila kita sebut Allah hidup, mana dalil? Nak tunjuk tak nampak. Aku percaya Allah hidup. Mana bukti Allah hidup tu? Boleh tunjuk macam tu? Tak boleh. Jadi perlukan dalil, bukti. Kalau tak ada bukti, mungkin palsu. Kalau tak ada bukti, mungkin dakwaan kita Allah hidup palsu. Sebab tu mengetahui dalil itu wajib. Mesti kena tahu dalil dia. Ni dalam kitab semua ada dah. Ni nak suruh kita belajar Bukan suruh kita cari dalam Quran sendiri. Hadis tak payah, memang tak jumpa. Ulama dah siap buat dah. Dalam kitab dia dah siapkan A to Z, tunggu kita belajar je. Ibaratnya dia dah tolong nanakkan nasi, masakkan lauk, bubuh dalam pinggan, nak ambil puak masuk dalam mulut dia. Ibaratnya gitu. Tapi kalau tak nak juga, tak dapat lah nak nolong. Dah tolong nanakkan nasi, dah tolong tanam padi, jadikan boreh, jadikan padi, jadikan boreh. Tanam sayur, tanam apa semua, duit lauk dah buruh hampa dalam pinggan dah. Tunggu kita ni ambil suap dalam mulutnya pun tak nak juga. Tak dapat dah. Tak tahu nak nolong macam mana dah. Kita kena tolong diri kita sendiri. Ni dalil. Dan dalil hayat Allah Ta'ala itu. Kenapa perlu kena ada dalil? Supaya pegangan kita, akidah kita tadi, kepercayaan dalam hati terhadap Allah tadi jadi kuat, jadi teguh, tak bergoyang, tak bergoncang. Itu sebab kena ada dalil. Dalil ni tempat kita berpaut ibaratnya. Tempat berpaut kita. Ada bukti. Kalau kita tuduh orang tak ada bukti, kuat tak tuduhan kita? Kang datang kan dia punya peguam-peguam yang bijak-bijak tu. Soal sana, soal sini, saiko sana, saiko sini. Dah dah. Tadi mati-mati kata, kau yang ambil aku punya barang, aku yakin kau yang curi. Mana bukti? Tu hakim kata, tak ada bukti. Siap. Dia punya peguam tanya sini, tanya sana, saiko sini. Dah kita kata, saya rasa dia yang ambil. Kan dah berubah tu. Tadi kata saya yakin dia ambil. Bila dah dihujah, diserang. Saya rasa dia yang ambil. Kan dah turun tu, nampak tak? Daripada yakin jadi ragu-ragu. Dalam bab akidah, ragu-ragu kufur. Nampak tak? Dalam bab akidah, ragu-ragu kafir dah. Mula-mula dia yakin Allah hidup. Bila datang serangan-serangan dalam hati daripada syaitan nafsu contohnya, ataupun daripada pahaman-pahaman yang sesat lagi menyesatkan datang, duk dakwah kita, duk dakwah kita. Kita tak ada dalil, kita tak ada bukti. Dah jadi, daripada yakin nanti takut turun jadi ragu-ragu. Boleh jadi hidup kot. Rasa-rasa Allah hidup, habislah tu. Kalau dah rasa-rasa, habis dah. Sebab tu dalil ni wajib kena tahu. Supaya kita ni yakin, tonggang terbalik hidup kita pun, kaya miskin, sihat sakit, tetap akidah kita tak bergoncang. Itu perlu dalil, bukti. Dan dalil hayat Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia Allah Ta'ala tu mati, akal kita fikir, ni nama dalil akli. Akal kita yang waras fikir gini, kalau Allah Ta'ala mati, tiada kuasa ia. Betul tak? Akal kita fikir, kalau Allah mati dia berkuasa tak? Kalau dah mati, kalau Tuhan tu mati dia berkuasa tak? Tak kuasa lah. Kalau dia tak kuasa, ada tak kita? Dah tu.
Tu dalil itu nama dalil akli. Dalil akli. Mana dalil, mana bukti Allah hidup? Ni kita ni. Kita ni lah antara bukti Allah tu hidup. Kalau Allah mati, tentu dia tidak kuasa, tentu dia tidak ada ilmu, tentu dia tidak menentukan, tentu dia tidak menjadikan. Macam mana boleh ada kita ni kalau Tuhan tu mati? Jadi adanya kita ni lah dalil antara dalil ijmali yang menunjukkan Allah tu Tuhan yang wajib hidup. Semua dalil tentang kewujudan Allah ada pada diri kita. Dalil tentang kesempurnaan Tuhan tu ada pada diri kita sendiri. Cuma kita tak nampak sebab terlalu dekat dalil tu. Terlalu dekat. Ni biji mata kita ni dalil adanya Allah. Tapi oleh kerana biji mata ni dekat sangat, kita tak perasan dalil tu. Bila nampak dalil bukti kekuasaan Allah, tengok gunung, subhanallah. Tengok gunung, hebatnya Allah. Tengok gunung, jauh gunung tu. Tengok gunung, hebatnya Allah. Dah gunung dengan mata kita sama tak? Sama tak makhluk? Tak. Tengok gunung baru perasan ada Tuhan. Nampak tak? Padahal mata kita yang dapat memandang gunung tu tadi bukti yang menunjukkan adanya Allah ni. Kita boleh memandang ni. Kita boleh memandang ni. Ni yang memandang ni, yang memberi pandangan, yang menjadikan pandangan ni siapa kalau bukan Allah? Tapi oleh kerana dalil tu dekat sangat dengan diri kita, tak perasan. Tengok jauh-jauh. Tu pun nasib kalau perasan. Gerak-geri kita, perkataan kita, pandangan kita, turun naik nafas kita, itu semua bukti adanya Allah tu. Sebab benda ni semua bukan jadi dengan sendiri, bukan bergerak dengan sendiri, bukan diprogramkan lepas tu gerak sendiri, bukan. Ditadbir oleh Allah. Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Bukan Allah programkan lepas tu Allah biarkan gerak sendiri macam robot tu. Kita kunci belakang dia, lepaskan. Mana-mana sendiri dah. Bukan begitu tuan-tuan. Ni yang bercakap ni. Allah yang menjadikan perkataan saya ni. Saya yang sedang bercakap ni, Allah sedang menjadikan benda ni pada diri saya. Begitulah tuan-tuan ni, sedang memandang, sedang mendengar, sedang berfikir, semua tu perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah. Jadi kalau Allah mati, kalau tak hidup, boleh ada macam ni. Boleh saya bercakap sekarang, boleh saya memandang sekarang, boleh tuan-tuan mendengar sekarang. Kalau Tuhan mati, tak boleh. Tak boleh. Tiada kuasa ia, dan tiada menghendaki. Bila Allah tu mati, tentulah Allah tak kuasa, makna lemah. Dan tiada menghendaki. Kalau Allah tu mati, tentulah dia tidak boleh menentukan sesuatu. Dan tiada mengetahui. Kalau Allah mati, tak adalah ilmu pada dia. Dan iaitu Allah Ta'ala mati, kemudian Allah Ta'ala tu tidak kuasa, kemudian Allah Ta'ala tidak menentukan sesuatu, kemudian Allah Ta'ala tidak mengetahui, semuanya itu mustahil. Mana perkara yang tak boleh diterima pada akal sekali-kali. Itu masuk mustahil. Akal tak boleh terima. Kalau mudah bahasa sikit, tak masuk akal. Allah mati, dia lemah, dia tak kuasa, dia tak mengetahui, tak masuk akal, tak boleh terima. Itu dalil itu, dalil akli namanya. Kalau dalil Qurannya, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard, ataupun wahwal hayyul qayyum. Allah Ta'ala tu hayyul qayyum, dia yang hidup lagi yang berdiri dengan sendiri. Itu dalil Quran. Tak kisahlah, asalkan ada dalil. Mana? Sama ada dalil Quran ataupun dalil akal, salah satu. Yang tak bolehnya tak tahu dalil, itu tak boleh. Mana-mana dalil tak boleh. Asalkan ada dalil, dan dalil itu betul. Kerana telah sabit demikian itu dengan beberapa dalil yang telah terdahulu, maka sabitlah hayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sabitlah hayatnya, mustahillah matinya. Jadi bila kita dah menyungguhkan, sabit ni mana menyungguhkan,
Apabila kita dah menyungguhkan, bila tengok dalil, bila fikir dalil tadi, kalau Allah tak hidup, mana mati? Kalau Allah mati, tak adalah alam ini. Jadi tidak ada alam ni bohong, tidak ada alam ni dusta. Ada alam ni, mata kita sendiri dah melihat alam. Bahkan diri kita pun sebahagian daripada alam. Jadi macam mana kita nak kata Tuhan tak ada, sedangkan bukti kewujudan dia ada? Bukti kewujudan Allah, bukti hidup Allah tu ada pada diri kita sendiri. Macam mana nak kata Tuhan mati? Buktinya ada dah ni. Jadi bila tengok dalil-dalil tadi, dapatlah kita jawapan bahawa sesungguhnya Tuhan itu mesti hidup. Sungguhlah, sabitlah dalam hati kita menyungguhkan Allah Ta'ala tu hidup. Bila dalam hati kita dah menyungguhkan Allah Ta'ala tu hidup, dengan sendiri ternafilah matinya Allah. Bila kita dah meyakini Allah hidup, mati Allah tu automatik tolak dah. Dia tak boleh terima dua-dua. Dia tak boleh nak yakin dulu Allah tu hidup dan dia mati. Mana boleh, dia salah satu. Bila kita yakin Allah hidup, ternafilah mati. Orang yang yakin Allah mati, ternafilah hidupnya Allah. Kafirlah, na'udzubillah. Ini benda barang dalam ni tuan-tuan, nak pakai. Siapa pun dia, akidah mesti betul. Akidah mesti betul terhadap Allah. Habis. Kemudian ke-11. Yang ke-11 daripada 13 sifat. Bukan Tuhan ada 13 sifat je. Sifat Tuhan sifat Allah yang sempurna, sifat kesempurnaan Allah tak terhitung. Yang 20, yang 13 ni yang tak dapat tidak kena tahu. Itu maksud. Sebagai dasar dan asas akidah kita sebagai orang beriman, paling tidak 13 perkara ni mesti ada dalam hati tiap-tiap orang. Ataupun 20. Ijma' ulama' dah. Muafakat ulama' dah. Wajib kena ada sebagai dasar akidah orang mukmin. Yang ke-11, sifat sama'. Kita selalu kita selalu kata Allah Ta'ala Maha mendengar. Apa yang kita faham? Tuan-tuan mendengar tak? Mendengar. Kita mendengar tak? Mendengar. Apa perbezaan di antara kita mendengar dengan Allah mendengar? Mesti kita boleh beza kan? Kita mesti boleh membeza. Dah boleh beza belum? Kalau belum, wajib mengaji, wajib belajar. Kalau tak boleh beza, nanti menyamakan. Lawan membezakan, menyama. Kalau tak boleh membezakan, menyamakan. Kalau kita tak boleh membezakan, takut kita menyamakan. Apa hukum menyamakan Tuhan dengan sesuatu? Syirik. Tak boleh beza, menyamakan. Tak boleh beza, keliru nanti. Tak boleh beza, tersilap nanti. Yang bukan Tuhan dikatakan Tuhan, yang Tuhan dikatakan bukan, yang bukan dikatakan Tuhan. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab tak boleh beza. Kita selalu sebut Allah Maha mendengar, Allah Maha mendengar. Apa maksud Allah mendengar? Kalau sifat pendengaran kita ni, sifat pendengaran kita, yang pertama, pendengaran kita ni sifat yang baru Allah ciptakan. Kemudian boleh mendengar, Allah menjadikan kita mendengar. Sekarang ni tuan-tuan sedang mendengar perbuatan. Kenapa tuan-tuan boleh mendengar? Ada sifat pendengaran pada diri kita. Jadi pendengaran tu sifat, mendengar tu perbuat. Sifat pendengaran kita Allah yang jadikan, pendengaran kita pun Allah yang jadikan. Jadi ada dua benda situ. Satu sifat pendengar, satu perbuatan boleh beza? Jadi dua-dua ni makhluk, dua-dua ni ciptaan Allah. Pendengaran pun ciptaan Allah, mendengar pun ciptaan Allah juga. Kemudian apa ta'alluqnya? Nak azan? Sila. Azan, sila. Bagi laluan azan jap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة والصلاة الخير المحمد وسلم الفضل والشرف وضرية العدل وبعث المقام محمود المدينة إنك لا تخلف الميعاد. Ke-11-nya sifat sama artinya sifat mendengar ataupun sifat pendengar. Jadi kalau sifat pendengaran kita baharu, pendengaran kita dijadikan oleh Allah. Pendengaran kita, sifat pendengaran kita ada permulaan. Sifat pendengaran kita menerima kebinasaan. Kemudian ta'alluq sifat pendengaran kita ni, ta'alluq di urusan dia. Ta'alluq mana urusan sifat. Kita ni mudah bahasa kita nak faham, sifat pendengaran kita ni hanya boleh mengesan bunyi saja. Itu sifat pendengaran kita. Boleh kesan bunyi je. Tak kisahlah bunyi itu suara orang ke, suara apa ke, bunyi-bunyi. Tu bunyi, tak kisahlah bunyi. Ni sifat pendengaran kita. Boleh mengesan bunyi saja. Lagi satu bunyi yang kuat, perlahan tak boleh dah. Kalau kuat jauh tak boleh kesan dah. Tu lemahnya pendengaran kita, nampak dah. Sekarang ni, detik sekarang ni, 5 saat daripada sekarang ni, contoh, ada berapa banyak bunyi dalam alam ni? Ada berapa banyak bunyi sekarang ni? 5 saat daripada sekarang. Tu suara kereta, suara entah apa macam-macam lagi. Tu yang atas lagi tak tahu lagi, yang dalam laut tak tahu lagi. Nampak tak?
Boleh dengar tak sesuatu? Tak boleh. Kita kenal sifat kita dulu. Okey, baru boleh cerita sifat Allah pula. Pendengaran Allah sedia kali lagi. Sifat pendengaran Allah bukan dijadikan. Sifat pendengaran Allah kekal, tidak binasa selama-lamanya. Kemudian sifat pendengaran Allah ni, sifat pendengaran Allah ni boleh mengesan setiap perkara yang mawjud. Setiap benda yang wujud, sama ada suara, bunyi ataupun yang tidak bersuara dan yang tidak berbunyi, asalkan benda tu wujud, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, mudah nak faham, apa sahaja yang ada, suara ataupun tidak, dikesan oleh sifat pendengar Allah. Hebat tak? Ni, tubuh badan kita ni didengar oleh Allah. Kain ridak ni didengar oleh Allah. Suara saya didengar oleh Allah. Maksud didengar tadi, Allah mendengar, bukan makna guna telinga, bukan makna guna gendang telinga dah. Maksud Allah mendengar ialah mengesan sifat pendengar Allah Ta'ala itu yang ada pada zat Allah tu. Sifat pendengar dia dapat mengesan segala yang wujud. Segala yang wujud. Mendengar dalam bentuk meliputi, bukan mendengar dalam bentuk bergilir. Meliputi apa sahaja yang wujud didengar oleh Allah tanpa terdahulu dan kemudian. Butiran pasir tu, pasir banyak tak? Banyak tak pasir atas alam ni? Allah dengar tiap-tiap saat. Tiap-tiap satu itu didengar oleh Allah. Tiap-tiap satu tu nyata pada sifat pendengar Allah. Hebat tak? Baru kita dapat merasakan subhanallah, hebatnya ya Allah. Hebatnya. Sebab tu kata maha mendengar. Kalau kita sekadar kita tak nak ambil tahu, Allah mendengar. Allah tu mendengar. Sekadar tu je. Kita tak faham maksud Allah Ta'ala mendengar bagaimana, takkan ada rasa hebat dalam hati kita. Tapi bila diterangkan, dinyatakan, setiap zarah, setiap atom yang ada di dalam alam semesta ini, bahkan nikmat yang segala ada nikmat dalam syurga tu, didengar oleh Allah tiap-tiap satu ni. Helaian-helaian rambut kita ni didengar oleh Allah, dengan makna dikesan oleh sifat pendengar Allah, bukan sahaja suara kita. Baru kata subhanallah, hebatnya. Barulah kita contoh kalau berdoa, ya Allah, wahai Tuhan yang maha mendengar. Makna kita sebut wahai Tuhan yang maha mendengar serta dengan kefahaman tadi tu, yang kita dah tahu ni tadi. Wahai Tuhan yang maha mendengar, makna wahai Tuhan yang mendengar segala sesuatu dengan hal keadaan meliputi. Sifat pendengaran kita hanya boleh kesan bunyi je. Sebab tu kita tak boleh nak cari anak kunci kereta kita, kalau hilang nak cari dengan telinga, tak boleh. Ayah tengah cari apa tu ya? Tengah cari kunci motor. Mana boleh. Pendengaran kita ni terbatas, nampak tak? Ta'alluq, yakni urusan sifat pendengaran kita makhluk terbatas, lemah. Ada pun sifat pendengaran Allah tu maha sempurna. Maha mendengar. Bukan ni sekarang ni, saat sekarang ni, 2-3 saat daripada sekarang ni, berapa banyak makhluk dalam alam ni, jangan kata bunyi, sekalian makhluk ni didengar oleh Allah tiap-tiap satu. Subhanallah, maha hebat, maha suci Allah Ta'ala. Kalau tak diterangkan macam tu, tak ada rasa hebat pun. Mendengar, Allah maha mendengar, macam tu je lah. Mendengar, kita faham macam kita. Takut kita faham waktu kita sebut Allah mendengar, yang kita faham mendengar macam kita. Habislah. Kalau yang kita faham mendengar macam kita, habislah. Menyamakan lah. Sebab tu mendengar Allah tidak sama seperti kita. Allah dengar tiap-tiap satu.
Ni benang-benang kapit ni tiap-tiap helai tu tak boleh lari, tak boleh terlepas daripada pendengaran Allah. Itu tak kira penglihatan dia lagi. Itu tak kira ilmu dia lagi. Subhanallah. Bila kenal Tuhan baru rasa kehebatan dia. Bila kenal Tuhan baru rasa gerun dengan dia. Oh, sampai macam tu nak lari mana kita? Kalau dah macam tu hebat sempurnanya, nak lari mana kita? Helah apa yang kita nak bagi, tak nak ikut perintah dia. Kalau dah begitu kehebatan, kesempurnaan dia. Kalau contohnya kita nak masuk mahkamah, kita kenal yang hakim ni, dia boleh scan kita, risau tak? Kita nak masuk mahkamah, kita kenal hakim ni, dia boleh scan kita, tak payah nak kelentong dah, risau tak nak ngadap dia? Dah tentu kita tak boleh lari je. Contohnya begitu. Bila kenal, bila tahu, bila faham, bila yakin, dia jadi ada risau dalam hati. Kalau contoh kita buat hakim tadi, bukan nak menyamakan dah, bukan nak menyamakan Allah dah, nak buat contoh dekatkan faham. Kenapa awliya illah, nabi-nabi, rasul-rasul, wali-wali itu takut kepada Allah? Kenapa? Kenapa dia takut sangat dengan Tuhan? Pengenalan dia tu terhadap Allah tu. Pengenalan dia terhadap Allah tu lebih mendalam nak bandingkan kita. Sebab tu mereka terlebih takut kepada Allah nak bandingkan kita. Sebab tu mereka terlebih risau, terlebih bimbang. Kita tak risau mana pun. Kita tak bimbang mana pun. Kalau kita kalau pengenalan diri kita terhadap Allah seperti mereka, dah tentulah kelakuan kita atas dunia ni pun seperti mereka juga. Zahir batinnya terjaga daripada perbuatan yang haram. Tak peduli ramai, tak peduli duduk seorang diri, takut nak buat kesalahan. Sebab apa tu? Pengenalannya terhadap Allah yang menjadikan dia begitu. Makin hebat, makin dalam pengenalannya, makin kuatlah rasa takutnya kepada Allah. Dia beza. Sifat takut, gerun, malu dengan Allah ni tak sama. Ikut martabat. Sejauh mana, setinggi mana, sedalam mana pengenalan dan kefahaman kita tentang Allah tu. Itu yang akan mempengaruhi perasaan takut, gerun, malu terhadap Allah. Makin hebat, makin kuat, makin takut, makin faham, makin takutlah dia dengan Allah, makin malulah dia dengan Allah, makin gerunlah dia dengan Allah, makin cintalah dia dengan Allah. Dia orang takut kepada Allah ni dia lain. Dia makin rapat. Takut dengan makhluk makin jauh, betul tak? Takut dengan makhluk makin rapat ke makin jauh? Makin jauh. Takut dengan rimau, lari kita. Tengok tapak, lari lah kita. Tak jadi masuk hutan lain kali lah. Tengok tapak dia. Oh, ni lebar 2 tapak tangan ni. Oh, jangan buat pasal, balik. Takut, gerun, lari. Itu beza takut dengan makhluk dengan takut dengan Allah. Takut dengan Allah makin rapat dia perhubungan dia. Orang yang takut dengan Allah makin rapat perhubungannya dengan Allah. Apa Allah suruh dia buat, Allah suruh ngaji, Allah suruh bersihkan hati. Allah suruh sucikan hati daripada sebarang jenis penyakit yang Allah benci. Hasad, dengki, riya, takabur, sum'ah, cinta dunia, dendam, tu semua dia buang. Tak berani dia. Sebab takut, sebab Allah larang dia. Tuhan larang ada benda macam tu dalam hati dia. Jadi dia takut dengan amaran Allah. Sebab tu dia sanggup buang. Kita simpan sebab kita tak takut, kita tak risau. Mereka buang sebab mereka tak berani dengan Tuhan. Mereka tak sia-siakan umur atas dunia sebab dia takut. Kita banyak mensia-siakan waktu kita sebab kita tak takut. Sebab itulah mengenal Allah Ta'ala tu wajib. Daripada mengenal Allah, dia akan menjadikan hamba tu takut kepada Allah, malu pada Allah. Bila ada takut, malu, gerun, dia akan jadi hamba yang taat. Dia jadi taat lah. Patuh. Allah kata A lah, Allah kata B lah. Allah suruh terima ya Allah. Tak berani nak lawan. Kenapa tu? Takut. Melawan nanti azabnya tak tertanggung. Kita banyak melawan. Kenapa Tuhan buat macam ni? Tak boleh terima benda macam ni. Tak patut Allah buat macam ni. Oh, tak patut pula. Sangka jahat pula tu dengan Tuhan. Lagi jahanam. Jadi Allah mendengar. Yang ke-12, basar.
Allah Ta'ala Maha melihat. Samalah juga, apa sahaja yang ada dilihat oleh Allah. Tak peduli suara kita ni dilihat oleh Allah. Bunyi-bunyi ni dilihat oleh Allah. Apa maksud dilihat? Dapat dikesan oleh sifat pelihat Allah. Jangan kita faham mendengar macam kita. Kalau kita faham mendengar macam kita, jadi bengong kita nanti. Allah melihat suara. Macam mana Allah nak lihat suara? Bengong kita. Sebab kita nak samakan dengan melihat kita ni. Bukankah sifatnya tak sama macam kita? Kan kita sedang membicarakan sifat Tuhan ni yang tidak menyamai dengan sifat kita. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah mendengar ialah terang, nyata, jelas sesuatu yang ada itu pada sifat pelihat Allah. Adjust ayat sikit nak bagi mudah faham. Apa-apa sahaja yang wujud yang ada dikesan oleh sifat pelihat Allah. Itu maksud Allah melihat. Apa sahaja yang ada, sifat pelihat Allah boleh kesan benda tu. Suara kita dilihat oleh Allah, makna dapat dikesan oleh sifat pelihat Allah. Ringkasnya kata Allah melihat. Jangan kita faham Allah melihat guna biji mata dah. Melihat Allah, mendengar Allah dengan makna Allah mendengar, Allah melihat dengan makna apa? Sifat pendengar dan sifat pelihat Allah ni boleh mengesan sesuatu yang ada, boleh mengesan. Bagaimana? Wallahu a'lam. Bagaimana sifat pelihat dan pendengar Allah mengesan benda-benda tu? Itu wallahu a'lam. Tak boleh nak sembang sebab mukhalafah, tak serupa dengan sesuatu. Jadi bila kita baca ayat Quran ataupun bila kita sebut, bila kita dengar orang kata Allah mendengar, Allah melihat, kita faham dah maksud dia apa. Kalau tak mengaji, salah faham. Salah faham. Zohirnya sama cakap Allah mendengar, dia pun cakap Allah mendengar juga, tapi dia salah faham rupanya. Dia pun sebut Allah melihat juga, tapi dia menyebut dalam keadaan dia salah faham. Bila ngaji baru betul faham. Bila mengaji baru betul faham. Sebab tu bila kita ngaji tauhid ni, tercengang-cengang kita. Tercengang-cengang kita. Macam tu ke? Macam tu lah. Kita tak nak ambil tahu. Selama ni duk syok sebut dia Allah melihat, Allah mendengar. Selalu sebut, bukan tak sebut. Selalu sebut. Dia tak boleh lari no. Allah Ta'ala melihat. Mana dia nak lari? Allah melihat. Melihat macam mana? Lihat macam kita. Habis. Jadi bila apa sahaja yang mawujud itu dilihat oleh Allah secara meliputi, bukan melihat dalam bentuk bergile-gile, kita kata maha melihat. Kalau melihat bergile-gile tak hebat. Nak tengok kena satu-satu dulu. Tengok yang ni dulu, yang lain tak nampak, selamat kita. Kalau Allah melihat macam tu, selamat kita. Allah tengok ni dulu. Contoh, Allah tengok botol ni, Allah lihat botol ni, yang lain Allah tak perasan. Selamat tak kita? Selamat tak? Banyak selamat kita. Banyak terlepas kita. Sedang molek lah Allah tengok botol ni, kita sedang buat maksiat pula, terlepas lah kita. Allah tak perasan sebab Allah sedang tengok botol ni, dia tak nampak kita. Tu kalau melihat macam kita. Bila saya tengok sini, saya tak nampak sini. Jadi bila saya tengok sini, yang sini selamat. Bila saya tengok sini, yang sini banyak untung kita macam tu. Tapi bila penglihatan Allah tu meliputi, seorang pun takkan selamat. Tak ada satu makhluk pun yang terlepas daripada penglihatan Allah. Sentiasa dalam penglihatan Allah. Sentiasa. Ni sampai dalam organ-organ dalaman kita ni pun dilihat oleh Allah. Organ dalaman ni makhluk dah? Ada dah? Allah lihat semua. Itulah Tuhan. Yang kita duk sebut-sebut tak ada Tuhan yang lain kecuali dia. Tu sifat dia tu. Jangan kita tahu sebut je. Tu sifat dia. Antara sifat dia. Mengetahui segala-gala. Tu tak tilik ilmu lagi. Baru pendengar pelihat baru. Ilmu lagi meliputi.
Yang nampak, yang ada, yang tak ada, semua dalam ilmu Allah. Helah-helah kita dalam ilmu Allah, niat kita dalam ilmu Allah, khayalan kita, sangkaan kita, semua dalam ilmu Allah. Dalam solat, apa yang hadir dalam hati kita tak terlepas daripada ilmu Allah. Allah tahu apa yang kita fikirkan dalam hati waktu kita solat. Allah tahu apa yang kita fikirkan waktu kita duduk dalam majlis ilmu. Allah tahu semua. Apa tu orang yang takut kepada Allah, dijaga betul-betul benda tu. Kalau ada tersilap, astaghfirullahalazim, ya Allah, ampunkan aku. Lemah aku nak kawal hati aku, ya Allah. Dia tak boleh lepas. Dia takkan terlepas. Jadi setiap apa yang diketahui oleh Allah akan dibangkitkan semula nanti di hari kiamat. Allah akan tanya, mana kita nak lari? Tak boleh lari. Tak boleh lari. Bila tak boleh lari, dekat dengan Allah. Tersilap, minta ampun kepada Allah. Dah memang sifat kita ni buat silap. Dah memang sifat kita dah. Jadi tak pelik buat silap tu. Leka, lupa, buat silap, buat maksiat tak pelik. Dah memang sifat makhluk kita manusia macam tu dah. Yang peliknya ulama kata, buat silap tak nak minta ampun. Buat silap, langgar perintah Allah, tak nak minta ampun, tak nak minta maaf pada Allah. Ini pelik ini. Tapi kalau setakat buat dosa, buat silap, tak semayang, tak mengaji, itu normal, manusia. Memang leka, lupa, lalai, sifat dia dah, bukan malaikat kita. Cuma dalam keadaan demikian, ada hamba-hamba Allah yang buat dosa, buat maksiat, leka, lupa, tapi dikasihi oleh Allah. Lalai, lupa, leka, buat maksiat, tapi dia dikasihi oleh Allah. Satu lagi, leka, lupa, lalai, dibenci oleh Allah. Apa beza dua ni? Dua-dua ni buat dosa, dua-dua ni buat maksiat, dua ni lupa, lalai dengan Allah. Apa beza dua ni? Beza ni yang pertama ni tadi, walaupun dia leka, lupa, lalai, tapi sentiasa minta ampun dengan Allah, dia sedar diri dia. Yang nombor dua ni, leka, lupa, lalai, maksiat, tapi sombong, tak nak minta ampun dengan Allah. Ni Allah benci. Ni Allah benci ni. Maka jadikan diri kita orang yang lupa, leka, lalai, buat dosa, buat maksiat, tapi selalu minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ampunkan aku silap, aku mengaku aku lemah, ya Allah. Ampunkan aku, bagi taufik, ya Allah, bagi pertolongan, aku nak buat baik, bantu aku. Kita mustahil nak buat baik kalau Tuhan tak tolong. Mustahil kita nak tinggalkan dosa kalau Tuhan tak tolong, betul tak? Jadi Allah nak kita ni selalu sedar yang kita ni lemah, dhaif, sentiasa berharap, bergantung kepada Allah. Itu hikmah Allah jadikan kelemahan, supaya kita jangan sombong, berasa kita boleh hidup atas dunia ni tanpa bantuan Allah. Betul, Allah jadikan kita ni jatuh maksiat, sakit. Allah nak kita ni selalu sedar dan sentiasa sedar yang kita sangat-sangat lemah dan berhajat kepada Allah setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Betul, Allah jadikan antara hikmah dan sihat-sihat sakit. Dalam taat terbuat maksiat juga. Allah nak yang kita ni sedar siapa kita dan siapa Allah. Jangan dalam hati kita ada berasa macam Tuhan. Jangan dalam hati kita ada berasa macam Tuhan, tak berkendak, tak bergantung kepada sesuatu pula dah. Padahal mustahil kita ni sentiasa bergantung kepada Allah. Iftiqaru ilaihi ma siwahu, sentiasa berkendak, berhajat, bergantung kepada Allah. Nak makan, nak memandang, nak bercakap, nak memikir, nak tidur, nak bangun, segala-gala nak semayang, nak mengaji, tinggal maksiat, nak buat taat, semua bergantung dengan Allah. Minta tolong Allah. Tapi kita kadang-kadang teringat, kadang-kadang lupa. Tapi bila kita mengaji, dia boleh tahan sikit. Lupa mengaji, ingat balik. Keluar pintu surau, lupa balik. Besok datang surau, teringat balik. Jadi dia ada break, ada break. Bila ngaji dia ada break sikit. Kalau tak mengaji ni, dia lajak, dia syok tekan pedal, gaung. Bila mengaji ni dia ada break sikit. Time beringat kan, dia tekan balik. Mengaji kan, break balik. Gitulah ibarat. Mengajilah kita ni supaya tak overshoot atas dunia. Supaya tak overshoot, terjun gaung ni. Dia dalam leka, lupa, maksiat. Bila duduk dalam majlis ilmu, teringat balik, astagfirullahaladzim, ya Allah. Nanti esok lupa lagi, ngaji lagi, ingat balik. Okeylah tu, daripada tak ingat langsung.
Daripada tak tahu langsung, daripada tak teringat langsung, lagi bahaya kan. Dia mengaji gitu. Kemudian kata musannif sikit lagi. Kedua belah basar dan artinya melihat, dan keduanya dua sifat yang qadimah yang berdiri keduanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sifat pendengar dan sifat melihat ni qadimah, sedia kala lagi dah ada pada Allah. Apa maksud sedia kala? Tidak ada permulaan. Itu maksudnya. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat pendengar dan melihat Allah. Tak sama macam kita ni, sifat pendengaran kita, sifat melihat kita ada betul tak? Ada permulaan. Ada permulaan dulu dalam perut mana ada pelihat pendengar. Kemudian baru Allah jadikan pada kita, rezekikan pada kita sifat pendengar, pelihat, ilmu dan macam-macam lagi. Jadi sifat Allah qadim, sedia kala. Sifat kita baharu dan binasa. Sifat Allah tak binasa selama-lamanya. Yang berdiri keduanya pada zat Allah Subhanahu wa taala yang terbuka dengan keduanya oleh tiap-tiap yang maujud. Ni tadi kita dah hurai dah tadi. Maksud terbuka tu tadi mudah faham, nyata segala-galanya. Dikesan segala-galanya. Itu maksud terbuka. Jadi dengan sifat pendengar pilihan Allah ni terbuka segala-galanya. Oleh pendengar pilihan Allah ni terbuka, nyata segala-galanya. Oleh tiap-tiap yang maujud daripada segala zat, warna, suara dan lainnya. Apa saja dah atas alam ni. Apa saja yang ada atas alam ni, alam zahir, alam batin, alam ghaib, alam dunia, alam akhirat, semuanya yang jenis wujud itu semuanya nyata pada sifat pendengar dan melihat Allah Taala. Alam haiwan, alam binatang, semut no. Semua tu tiap-tiap ekor tu dalam perhatian Allah. Subhanallah. Semut. Dia dalam sarang masing-masing. Semut bukan seekor atas alam ni. Semut kat Melaka lain, kat mereka lain. Ada tak seekor semut terlepas dari pendengaran melihat Allah? Dah sentiasa dalam pendengaran, penglihatan, pengetahuan Allah. Dan tiap-tiap ekor tu dijaga, diberi rezeki oleh Allah. Subhanallah. Maha hebat Allah Ta'ala, maha hebat. Tu tak kira ikan-ikan lagi lah. Ikan-ikan dalam laut lah. Ikan yang besar, ikan yang kecil. Kalau teropong dengan mikroskop, ada pula makhluk tak apa benda makhluk. Teropong dengan mikroskop, ada lagi makhluk tak apa-apa, pelik-pelik rupa dia, pun dijaga, diberi rezeki oleh Allah. Subhanallah. Sebab tu kita ni kena ada masa fikir tentang ni, baru nampak kebesaran kekuasaan Allah. Akhir dia bila dah fikir, renung, tilik, kaji, akhirnya natijahnya apa? Subhanallah. Hebat kau ya Allah. Tak lagi dah. Tak boleh nak pergi dah. Akhirnya dia akan kata apa? Maha hebatnya Allah. Itulah, ini yang dikatakan berfikir yang mendatangkan pahala yang besar. Fikir tapi pahalanya besar. Fikir macam tu. Tengok ni. Tubuh badan kita ni, subhanallah ya Allah. Kau jadikan dulu daripada asalnya iman ni. Lepas tu jadi sampai macam ni. Boleh bercakap, boleh berlari. Nak makan, tengok dalam pinggan ni. Ikan. Lauk. Mana datang ikan? Daripada tak ada, daripada kecil, daripada telur, Allah besarkan dia. Sampai rupanya Allah besarkan ikan tadi tu, rupanya rezeki untuk masuk dalam perut dia. Beras pula daripada padi, Allah besarkan tu dalam sawah tu. Makan bulan besar, masak. Allah takbir dia, Allah hatukan orang ni uru-uru. Rupanya padi yang ada dalam pinggan kita tadi tu, entah mana negeri tak tahulah asalnya, rupanya untuk sebab tu antara adab makan ni yang disuruh diam tu apa? Suruh fikir mana datang benda dalam pinggan, supaya kita kata subhanallah ya Allah, kau nak bagi aku rezeki sampai macam ni. Baru kata subhanallah ya Allah. Tengok dalam nasi tu tadi, mana sambil makan pun dia berzikir kepada Allah. Fikir yang sayur-sayur, yang ikan-ikan, yang kobi-kobi. Subhanallah ya Allah, kau jadikan tiap-tiap benda ni ya Allah, nak bagi aku rezeki. Kau yang menjadikan tiap-tiap satu ni. Dia bukan tiba-tiba beras macam tu, dia ada proses.
Bukan jadikan sardin tiba-tiba macam tu, dia ada proses. Siapa yang menguruskan tu? Allah. Subhanallah. Lepas tu tak cerita masuk dalam perut pula. Kan proses-proses yang tak baik keluar pula. Oh, hebat. Jadi dengan berfikir begitu, sehingga kita nampak kebesaran Allah, mendatangkan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar, lebih besar daripada pahala beribadah setahun. Berfikir sesaat, berfikir sejenak dengan fikiran yang macam tu, pahalanya lebih besar daripada beribadat setahun, daripada beribadat tanpa berfikir. Oh, tak boleh kaji. Mati hidup balik pun tak habis nak kaji. Nikmat-nikmat yang Allah jadikan pada tubuh badan kita, tak payah yang lain, pada tubuh badan kita. Mati hidup balik pun tak habis cerita. Dengan zarah-zarahnya, dengan atom-atomnya, dengan molekul-molekul, sel-sel darah, apa benda semua. Subhanallah. Teropong tu ada pula sel darah pula bentuk gini, sel darah putih begini, sel darah merah begitu. No, kita punya saraf-saraf yang halu-halu ni ada rongga pula kat dalam dia. Siapa yang bentuk tu? Asalnya daripada air mani tadi tu. Siap berlubang, siap berongga, siap bertulang pula. Tulang pula ada macam-macam bentuk pula. Yang pipih, yang lebar, yang panjang, yang berlubang. Tiap-tiap hujung tulang tu ada sendi pula nak mudahkan kita bergerak. Subhanallah. Ada 360 sendi Allah jadikan. Ada. Semua tu nak memudahkan kita. Jadi bila kita fikir macam tu, subhanallah, maha hebat kau ya Allah. Terhenti otak kita, terhenti akal kita. Surrender. Surrender ya Allah, tak boleh fikir. Maha sempurna kau ya Allah. Macam tu. Kena selalu ajar diri kita fikir macam tu. Fikir macam tu, pahalanya besar. Oleh tiap-tiap yang mawujud daripada segala zat dan segala warna dan segala suara, semuanya dalam penglihatan dan pendengaran Allah. Dan takluk keduanya, takluk inkishaf, artinya terbuka seperti takluk ilmu. Dipanggil takluk sama basar ni, takluk inkishaf. Mana inkishaf ni? Terbuka, nyata, terang, jelas maksudnya. Inkishaf tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu tam. Berhentilah situ. Berhenti tengah jalan. Berhenti tengah jalan, nanti sambung balik InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu ni Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak isteri, suami kita, kawan kita, semualah, tak terkecuali anak-anak kita, semuanya dalam rahmat redha Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita zahir batin, mudah-mudahan Allah ampunkan, Allah jaga keturunan kita sampai kiamat daripada fitnah akhir zaman, fitnah dajjal dan macam-macam lagi. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah matikan kita nanti sebagai seorang penuntut ilmu yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan memberikan umur yang berkah, memberi keluasan rezeki yang halal yang berkah. Allah datangkan kawan-kawan yang berkah, sahabat anda yang berkah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang sabar belajar, istiqamah mengaji, sabar dalam mempelajari dan mengamalkan, jatuh bangun. Jauhkan kita daripada menjadi hamba yang berputus asa daripada rahmat Allah. Jadikan kita orang sentiasa harap dengan Allah, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita atas dunia ni menjadi sebab kita mendapat kebahagiaan nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, jaga anak bini kita semua, jaga kawan-kawan kita semua, jaga orang-orang yang banyak buat baik pada kita. Allah jaga, Allah pantau, kalau lupa Allah ingatkan, kalau leka Allah ingatkan, kalau tersesat Allah selamatkan kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa saudara mara kita di Palestin dan di mana-mana sahaja umat Islam yang dizalimi oleh orang kafir harbi, mudah-mudahan diberi bantuan, pertolongan, kemenangan, perlindungan, kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala menghancurkan, mengalahkan sekalian musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala walau di mana mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina malikutul unsa wa dzakara sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah kawan-kawan yang mengaji fardu ain, pukul 10.30 kita ada kelas lagi. 10.30 kita ada kelas satu lagi. InsyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa malam ni.
malam ni 10.30. Rehat dulu lah. Pergi makan-makan dulu ke. Solat dulu insya-Allah. Alhamdulillah.